أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله. يقول الناس عادة ونقولها عبادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan? Sihat ya? Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita kongsikan pada bulan-bulan yang lepas, tapi bulan lepas saya tak dapat hadir kerana ada urusan, dan kita telah selesai berkongsi dan berbincangkan berkaitan dengan suratu An-Naba. Ya, suratu An-Naba, tafsir berkaitan dengan tafsir tafsir Wahbah Zuhaili, iaitu tafsir Al-Munir berkaitan dengan suratu An-Naba. Ya, insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk surah yang baru, iaitu Suratun Nazi'at. Ya. Surah yang kedua di dalam juzuk yang ke-30 selepas daripada suratu An-Naba, iaitu Suratun Nazi'at. Muqaddimah berkaitan dengan surah. Suratun Nazi'at ialah surah Makkiyah yang mengandungi 46 ayat. Surah Makkiyah yang mengandungi 46 ayat. Dan surah ini dinamakan dengan An-Nazi'at kerana di permulaannya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan An-Nazi'at, iaitu para malaikat yang mencabut nyawa anak Adam. Mereka mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan mudah dan mencabut nyawa orang-orang kafir dengan penuh kepayahan. Ya. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama ulumul Quran, nama surah ialah ijtihad para sahabat. Ya, nama-nama surah ini 114 surah dalam Al-Quran ini, semua nama-nama Al-Quran, nama-nama surah dalam Al-Quran ialah ijtihad para sahabat. Ya. Nama surah bukan tauqifi ataupun qat'i daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nama-nama surah kadang-kadang ada banyak nama bagi satu-satu surah. Ya. Sebab tu Suratun Nazi'at, ya, awal permulaan disebut dengan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ya. Jadi biasanya diambil nama-nama surah ini berdasarkan awal permulaan surah. Ya. Jadi disebut sebagai suratu An-Nazi'at. Ya. Kadang-kadang
diambil beberapa ayat yang awal. Kalau suratul Naba diambil perkataan An-Naba. Ya. Kadang-kadang disebut juga sebagai suratu Amma. Ya. Kita sebut juzuk Amma ataupun suratu Amma. Ya. Permulaan juzuk 30 dengan juzuk Amma. Ada juga yang disebut sebagai suratu Amma Yatasaalun. Sebab permulaan surah itu disebut Amma Yatasaalun. Ya. Kadang-kadang juga nama-nama surah tidak ada kaitan ataupun tidak ada perkataan itu langsung dalam surah itu. Ya. Seperti suratu Al-Fatihah. Ya. Tidak ada langsung perkataan Al-Fatihah di dalam surah itu. Ya. Kita baca suratu Al-Fatihah, tak ada perkataan Al-Fatihah. Ya. Begitu juga seperti suratu Al-Ikhlas. Ya. Tidak ada perkataan Al-Ikhlas dalam surah itu. Ya. Tapi kadang-kadang disebut juga dengan suratu Qulhu. Ya. Suratu Qul huwallahu ahad. Jadi surah ini sebagaimana surah-surah yang lain diambil awal surah itu, awal perkataan dalam surah ini diletak sebagai nama surah. Ya, suratu An-Nazi'at. Dan An-Nazi'at ialah salah satu daripada kelompok-kelompok malaikat ataupun daripada tugas-tugas para malaikat daripada perkataan naza'a. Ya, naza'a yanza'u nazi'an wan nazi'at. Ya. Jadi perkataan an-nazi'at daripada perkataan naza'a ini bermaksud cabut. Ya. Naza'a ni biasa kita cabut. Dan biasa perkataan naza'a dengan maksud cabut yang kuat. Ya. Kita cabut satu perkara tu dengan kuat, maka disebut naza'a. Dan an-nazi'at ialah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan kuat. Ya. Itu satu kelompok. Dan ayat yang kedua pula menyebut tentang wan-nasyitati nashta. Dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Ya. Maka di sini dapat kita ketahui secara permulaannya bahawa malaikat yang mencabut nyawa ada dua jenis malaikat. Ataupun boleh juga difahami dengan ada satu kelompok malaikat yang mencabut nyawa manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain, tetapi ketika mana mereka mencabut nyawa orang-orang beriman, mereka mencabut nyawa dengan lembut. Dan ketika mana mereka mencabut nyawa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mencabut dengan keras. Ya. Dan mungkin sebagai perkongsian awal berkaitan dengan salah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini yang termasuk daripada beriman kepadanya. Ya. Para malaikat ini adalah salah satu daripada rukun iman. Ya, al-imanu bil malaikah. Iman dengan para malaikat. Ya. Barang siapa tidak beriman dengan para malaikat, maka boleh jatuh hukum kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sempurna imannya. Dan tidak diketahui oleh kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala jumlah para malaikat dan jenis-jenis malaikat. Ya. Walaupun kita biasa hafal daripada kecil, boleh jadi kan, kita biasa hafal daripada kecil 10 nama malaikat. Biasa hafal tuan-tuan. Kan? Kita nasyid pun ada, kan? Nama nabi, nama para malaikat. Akan tetapi yang lebih tepatnya 10 nama malaikat itu hanya
3 ataupun 4 sahaja nama yang betul-betul nama para malaikat, ataupun nama satu 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 salah satu malaikat yang betul-betul ada nama dia. Satu malaikat nama ini. Akan tetapi malaikat-malaikat yang lain itu tidak diketahui namanya. Ya. Yang betul-betul disepakati oleh para ulama ada 3 ataupun 4 nama malaikat. Ya. Iaitu nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Ya, Israel, 4 nama ni saja nama para malaikat yang disepakati. Berbaki 6 lagi yang biasa kita hafal itu bukan nama para malaikat. Ya. Malaikat Raqib Atid, ya, Malik, Ridwan, Munkar Nakir, apa lagi entah. Ya. Jadi berbaki nama-nama yang kita hafal itu bukan nama malaikat. Akan tetapi satu kelompok malaikat yang ditugaskan dengan tugasan sedemikian. Ya. Kalau contoh Raqibun Atid, ya, malaikat yang mencatat catatan kita, ya, di kiri dan di kanan kita. Ya. Setiap kita ni ada malaikat Raqibun Atid. Tapi saya punya nama bukan Raqibun Atid. Tuan-tuan punya nama pun bukan Raqibun Atid. Tak tahu nama. Dua malaikat yang mencatat setiap apa yang saya buat ataupun apa yang tuan-tuan buat, tidak diketahui namanya setiap satu. Ya. Tapi diketahui bahawa tugas mereka itu salah satu kelompok malaikat Raqibun Atid. Ya. Begitu juga malaikat-malaikat yang menjaga syurga dan neraka, tidak diketahui nama setiap satunya. Ya. Dalam syurga dan neraka itu terlalu banyak malaikat, kita tak tahu nama setiap satu. Begitu juga malaikat Munkar Nakir, ya, yang ditugaskan untuk menyoal ahli kubur, tidak diketahui nama mereka. Yang diketahui hanya 4 nama itu saja, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan Israel. Itu sahaja 4 nama yang memang nama malaikat. Berbaki lagi dan yang banyak lagi yang kita tidak tahu ialah malaikat-malaikat yang tidak diketahui tugas-tugasnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala sajalah yang mengetahui jumlah mereka. Jadi suratul Nazi'at ini menceritakan satu daripada tugas-tugas para malaikat yang banyak itu, iaitu mencabut nyawa. Ya. Jadi An-Nazi'at daripada perkataan An-Nazi', ya, iaitu mereka yang mencabut, dan Nazi'at kenapa digunakan dari sudut bahasa Arab An-Nazi'at, kerana perkataan malaikat daripada perkataan malakun, malakani, malaikah, ya, dengan ta marbutah. Ya. Akan tetapi para malaikat itu tidak ada jantina sebagaimana manusia. Tak ada malaikat betina, malaikat jantan, tak ada, ataupun malaikat lelaki ataupun malaikat perempuan, tak ada. Ya. Tapi dari sudut perkataan bahasa Arab, malaikah dia jadi jamak muannas salim. Ya. Sebab tu perbuatannya juga ikut jamak muannas salim, an-nazi'at, ya, dengan ada ta, an-nazi'at. Dan hubungan surah ini dengan surah sebelumnya. Surah ini An-Nazi'at masih lagi membicarakan berkaitan dengan hal ehwal kiamat dan tempat kembali orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berdosa. Ya. Jadi surah An-Nazi'at ini masih lagi membincangkan tema yang sama dengan surah An-Naba, ya, iaitu berkaitan dengan hari kiamat. Ya. Antara perbincangan hari kiamat dalam perbincangan rukun iman berkaitan dengan kiamat
adalah perbincangan berkaitan dengan kematian. Ya. Mati ini adalah benda wajib, ya, perbincangan wajib yang perlu kita ketahui. Semua orang akan mati. Ya. Tak ada orang yang boleh hidup selama-lama. Ya. Tak ada orang dalam dunia ni dia dakwa saya ni hidup sejak zaman Nabi Adam lagi. Ya. Tak ada orang generasi Nabi Adam itu. Malahan orang zaman Nabi Muhammad SAW tak ada lagi. Tak ada orang daripada zaman itu. Zaman-zaman kemudian. Dan tak ada orang yang umurnya lebih pada 100 sampai ke 200 tahun, tak ada. Ya. 100 tahun tu adalah. Kan? 100 tahun sikit-sikit tu ada. Ya. Dapat bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih pada orang lain. Ya. Tapi tak ada orang yang lebih daripada itu. Kecuali mungkin makhluk yang selain daripada manusia. Seperti jin contoh, mungkin ada lagi yang kita tak tahu panjang mana umur dia. Dan yang diketahui ialah para malaikat yang masih lagi hidup daripada sejak tak tahu bila. Tahu-tahunya Nabi Adam AS diciptakan, sudah ada malaikat-malaikat ini. Tapi ketika hari kiamat, kematian keseluruhan makhluk, para malaikat juga akan terlibat dengan kematian itu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan matikan keseluruhan malaikat. Walaupun ada sedikit perbincangan para ulama, perbezaan pandangan, adakah betul-betul semua para malaikat akan mati juga? Ya. Maksudnya semua mati ke? Ataupun ada sedikit yang akan hidup juga? Sebagaimana beberapa makhluk yang saya kongsikan pada perkongsian yang sebelum ini berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan, diketahui permulaan dia tetapi tidak diketahui pengakhiran dia. Ya. Maksudnya dia tidak terlibat dengan kiamat. Ya, dia kiamat berlaku, mati keseluruhan makhluk yang lain, tapi dia tak dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang disebut oleh para ulama, makhluk seperti Al-Arash. Arash Allah Subhanahu Wa Taala tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika berlakunya kiamat. Seperti makhluknya kursi, seperti Al-Ma, seperti Lauhil Mahfuz. Ya. Begitu juga sebahagian pandangan yang mengatakan tentang malaikat, 8 malaikat yang menjaga arash Allah Subhanahu Wa Taala, yang jauh lebih besar malaikat itu berbanding dengan Jibril sendiri. Ya. Jadi Jibril alaihissalam dan malaikat-malaikat yang lain majoritinya akan terlibat dengan kematian ketika berlakunya kiamat. Ada sebahagian kecil malaikat yang masih lagi kekal dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebahagian pandangan para ulama, dan ada juga pandangan yang mengatakan keseluruhannya juga akan mati, sebagaimana makhluk-makhluk yang lain juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surah ini ada beberapa perkara yang disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili berkaitan dengan kandungan surah secara umum. Antaranya, surah ini menekankan persoalan akidah, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan kenabian dan meyakini hari kebangkitan. Ini adalah persoalan akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada nabi. Dalam surah ini juga ada sebut tentang beberapa keimanan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, apa yang mereka bawa, dan meyakini hari kebangkitan. Kita semua akan mati. Semua manusia ni tak ada yang boleh hidup. Cuma yang paling penting adalah bila kita mati, ada benda yang kita bawa. Ada benda yang kita bersedia untuk kita mati.
Kita akan mati. Tak ada siapa pun boleh lari daripada perkara tersebut. Ya. Tinggal persediaan kita sahaja. Tapi walau bersedia pun tak sedia juga. Ya. Walau bersedia macam mana sekalipun, tak ada orang yang betul-betul bersedia. Ya. Tapi sekurang-kurangnya yang dimaksudkan uh, dengan persediaan itu ada sedikit persediaan yang kita buat. Selebihnya kita yakin dan serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu bagaimana untuk dia selesaikan hamba-hamba dia. Dan surah ini juga menceritakan gambaran orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Ya. Allah Ta'ala akan tunjuk golongan-golongan yang mengingkari hari ini. Ketika hidup, ya, sebahagian golongan yang tidak beriman ini, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, mereka mengingkari hari kebangkitan. Ya. Ada sama ada sebahagian besarnya adalah orang-orang kafir ataupun sebahagian kecil daripada orang Islam sendiri. Ya. Orang-orang Islam uh, yang menolak agama ini, walaupun namanya Islam, tapi menolak uh, banyak dasar-dasar agama. Ya. Jadi orang-orang inilah antara mereka yang mengingkari hari-hari kebangkitan. Begitu juga diceritakan dalam surah ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun, iaitu satu manusia yang taghut yang mendakwa diri sebagai Tuhan. Allah Taala cerita pula satu contoh daripada kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam, iaitu kisah Nabi Musa dengan Firaun dalam surah ini. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala antara cerita yang paling jelas sekali berkaitan dengan mereka yang menolak Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kisah Fir'aun. Ya. Di antara mereka yang menentang para Nabi alaihi wassalatu wassalam, Fir'aun adalah manusia yang mengaku diri sebagai Tuhan. Ya. Penentang para Nabi yang lain tidak mengaku sebagai Tuhan. Ya. Mereka mungkin mendakwa mereka lebih sekian kerana keilmuannya dan sebagainya. Tetapi Fir'aun ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaku diri sebagai Tuhan. Ya. Macam mana boleh tersampai akal untuk mengaku diri sebagai Tuhan? Ya. Setara iblis, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan, keilmuan dan sebagainya pun tidak sesekali mengaku diri sebagai Tuhan. Ya, tapi Firaun mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi Musa alaihi salam, dirinya adalah Tuhan. Dan surah ini diakhiri dengan penerangan mengenai dahsyatnya kejadian kiamat, pembahagian manusia kepada dua kumpulan, dan pertanyaan orang-orang kafir dan penyerahan tarikhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam surah ketika Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang Quraisy, ada kalangan orang Quraisy ini bertanya kepada Nabi SAW, kalau kamu betul Nabi, kiamat ni bila? Ya, orang tanya pada Nabi. Ya, kalau kamu ni betul Nabi, Nabi ni mesti tahu semua benda, dia kata. Kan? Nabi ni mesti utusan Tuhan, maka dia mesti tahu benda-benda Tuhan. Ya? Jadi kalau kamu betul Nabi, kiamat ni bila? Kehancuran ni bila? Ya? Kehancuran ini adalah perbincangan manusia sejak daripada zaman Nabi Adam AS. Nabi Adam turun, Nabi Adam cerita juga berkaitan dengan kiamat. Jadi setiap generasi cerita-cerita berkaitan dengan kiamat
di-refreshkan ataupun kita sebut diperbarui penceritaannya oleh setiap para Nabi alaihimussalatu wassalam. Setiap Nabi-Nabi datang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang kehancuran kiamat keseluruhan. Jadi bagaimana persediaan kamu untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi orang-orang Quraisy bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawapan. Ya. Orang Quraisy tanya hari ini, Nabi kata esok aku jawab. Ya. Nabi jawab begitu, esok aku jawab. Ya. Tengok-tengok esok wahyu tak turun. Ya. Wahyu tak turun daripada Allah Subhanahu wa taala menjawab persoalan orang-orang Quraisy tersebut. Ya. Menyebabkan orang-orang Quraisy daripada persoalan mereka, apabila Nabi SAW tidak dapat menjawab, orang-orang Quraisy menyindir, memerli Nabi SAW. Mereka kata, Nabi apa macam ni, tak tahu apa. Ya. Daripada sindiran tersebut, Nabi SAW jadi malu dan tertekan. Ya. Itu di antara awal-awal dakwah. Ya. Bila Nabi jawab dengan yakin, tengok-tengok Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jawapan. Malahan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jawapan, Allah taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, antaranya Allah taala sebut illa ayyasha Allah. Dan apabila kita jawab soalan, kita kena sebut insya-Allah. Insya-Allah esok aku jawab. Maksudnya kekuatan itu bukan daripada Nabi SAW. Kemampuan itu bukan daripada Nabi, tapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi tak tahu apa-apa, kecuali perkara yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengharapkan kemampuan daripada Allah Subhanahu wa taala itu, antara adabnya ialah sebut insya-Allah. Ya. Kita insya-Allah tak berapa, orang sekarang insya-Allah tak berapa itulah. Kan? Tetapi sepatutnya insya-Allah itu adalah azam untuk kita buat satu perkara, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya-Allah kita insya-Allah nak bagi orang sangka kita boleh buat. Tapi kita tak nak buat pun. Ya. Orang sangka kita boleh datang, tapi tak datang pun. Ya. Jemput insya-Allah tak datang pun. Ya. Jadi insya-Allah yang orang sekarang faham dah tak berapa kuat dasarnya sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Itu secara mukaddimah berkaitan dengan surah ini. Dan di antara sebab turunnya ayat ialah berdasarkan yang disebut oleh Sa'id bin Mansur daripada Muhammad bin Ka'ab, apabila turunnya ayat daripada ayat 10 dan 11 dan 12, Allah Subhanahu wa taala sebut yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Ya, yaquluna inna lamardudun, adakah kita akan dikembalikan? Maksudnya orang-orang kafir percaya bila kita dah mati, badan kita hancur, tulang kita pun akan hancur, takkan kita hidup balik. Ya. Kalau betul kita akan balik, kalau betul kita akan dihidupkan kembali, nescaya kehidupan pengembalian itu ialah pengembalian yang merugikan. Ya. Baik dan buruk ni tuan-tuan ialah benda yang boleh dirasakan oleh hati.
Orang-orang baik boleh rasa dia baik. Orang-orang jahat, dia boleh rasa dia jahat. Ya. Sebab tu orang-orang jahat, kalau dia mati, orang baik sekalipun, kalau ketika dia nak mati, dia akan rasa penyesalan-penyesalan yang dibuat. Ya, kita macam semalam bila apa? Bila terhempasnya kapal terbang tu kan. Lepas tu orang bawa keluarlah cerita-cerita. Kan? Biasa orang akan bila nak mati orang bawa cerita-cerita macam ni. Kan? Yang ada benda yang dia tak boleh buat, ada benda wasiat yang disampaikan. Kalau aku mati buat sekian. Kan? Kalau ni tolong jaga anak. Dan semua orang akan rasa benda begitu. Semakin kita berumur, semakin kita dekat dengan kematian, kita akan rasa penyesalan-penyesalan apa yang kita tak boleh nak buat, apa maksiat yang kita buat. Begitu juga orang-orang jahat, orang kafir pun dia akan rasa benda tu. Ya, ni kalau aku mati ni macam mana? Ya? Orang akan rasa macam tu. Cuma kerana beberapa halangan, jawatan ke, kekayaan ke dan sebagainya menyebabkan orang kekal macam itu. Ya? Tapi kalau dia sempat bertaubat, alhamdulillah. Ya? Tapi kalau tak sempat, ya? Orang-orang kafir dia sebut, kalau kita bangkit balik, kita ni dah jahat. Kita ni lawan nabinya. Kalau kita bangkit, nescaya tempat kita adalah tempat yang sebaliknya, bukan tempat yang baik. Sebab tu mereka tolak pengembalian semula ni, kebangkitan semula. Tapi jauh sudut hati semua orang tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan kembalikan kita balik. Akan hidupkan kita balik. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ambil masa satu hari sekali, kita muhasabah macam mana. Kalau mati tiba-tiba ni macam mana? Biasa terfikir tak tuan-tuan? Kalau yang naik kapal terbang tu pun dia mana betul-betul sangka ajal dia semalam. Semua orang macam tu. Mana yang bawa Grab apa semua kan, yang hantar makanan, mana dia sangka kematian dia semalam. Naik sampai berapa orang dalam kapal terbang kan. Mana dia sangka boleh terhempas semalam. Semua orang macam tu. Kita kadang bila makin berumur, kita akan rasa anak-anak kecil contoh kan, ni kalau aku pergi ni siapa nak jaga kan anak-anak kita, yang saya lah kan, yang kecil-kecil tu utamanya. Kita akan fikir macam tu, kita akan fikir. Jadi dengan muhasabah begitu dan pengembalian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan menguatkan tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lah yang segala-galanya yang akan jaga kita dan akan jaga keluarga kita. Akan jaga kita terutamanya di akhirat. Sebab tu Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi sebut kepada Abdullah bin Abbas, Nabi kata, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu jaga Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Taala akan jaga kamu. Dan jika kamu jaga Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Taala akan berada di hadapan kamu. Terutamanya yang para ulama tafsirkan dengan maksud di hadapan kamu ialah di akhirat kelak. Termasuk juga di dunia. Allah Ta'ala akan jaga kamu di dunia, dan lebih utama lagi, kita akan nampak Allah Ta'ala jaga kita di akhirat. Di akhirat paling jelas sekali. Kat dunia ni mungkin kita nampak tak nampak lah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi tu, kita kata Allah Ta'ala bagi rezeki, kita kata ni hasil usaha kita contoh. Ni gaji bulanan aku, ni lah aku buat kerja kan bulan-bulan, dapatlah gaji macam ni. Jadi kita tak betul-betul nampak Allah Ta'ala bagi. Kita nampak ini orang bagi,
uh, ini jawatan ni orang bagi, ni gelaran ni orang bagi. Ya? Kita tak nampak Allah Ta'ala yang bagi. Tapi kalau kita boleh ubah benda macam tu, akhirat kelak terutamanya akan lebih jelas Allah Ta'ala bagi. Ya? Macam contoh, kita infak tak banyak contoh. Kita mungkin bagi RM1 je kan. Setiap Jumaat ke bagi RM1. Sampai lupa kita bagi. Tapi kalau bagi banyak, orang ingat kan. Kalau bagi banyak, kita bagi banyak pada majlis surau ke, bagi tahfiz ke, bantu orang banyak, kita asyik teringat. Dan kita kadang-kadang tuntut, aku bagi banyak kan, apasal tak dengar cakap cadangan, contohlah. Ya? Tapi kalau bagi sikit, kita nak cadang pun tak berapa nak cadang. Ya? Sebab alam kau bagi sikit je. Ya? Tetapi yang sikit tu senang kita lupa dan senang kita ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa orang bagi banyak, dia boleh datang riak. Banyak orang buat konten sekarang, dia suka bagi, lepas tu dia suka tunjuk kan. Maka susah nak dapat ikhlas. Kalau datang riak pula jadi haram. Maka Allah Ta'ala tak terima perbuatan itu, ibadah itu. Tapi yang sikit, senang ikhlas. Dan senang kita lupa. Bila lupa, kita tak ada nak tuntut-tuntut. Akhirat kelak Allah Ta'ala tunjuk gandaan dia. Kat akhirat lah kita akan nampak, rasa macam bagi sikit. Kenapa banyak sangat Allah Ta'ala bagi ni? Kat akhirat baru kita nampak. Tapi kat dunia mungkin kita tak nampak. Kita walaupun Nabi sebut hadis, kita bagi satu, Allah Ta'ala bagi 10. Kadang-kadang tak dapat pun 10 tu. Kan? Tapi kat akhirat itu lagi jelas dapat tu berapa. Sebab tu Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak ialah mereka yang dana nafsahu, sentiasa menyediakan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan sentiasa melakukan perbuatan untuk persediaan di hari akhirat selepas daripada kematian. Kita buat apa benda sahaja, segala ibadah kita ni, ibadah wajib terutamanya, ibadah sunat yang lagi banyak kita buat, semuanya untuk persediaan kita akhirat. Kat dunia ni tak dapat apa, dan mungkin takkan dapat apa pun. Kita nak jadi kaya ke, tak dapat kaya contoh. Kita nak jadi orang besar, tak besar-besar. Badannya besar je. Tak besar-besar kita. Tapi akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita kaya dan jadikan kita orang besar. Masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang menti Allah Subhanahu Wa Taala, itu secara muqaddimah surah ini. Tapi kita tak sempat masuklah satu persatu ayat. Kita kongsi muqaddimah saja berkaitan dengan suratul Nazi'at ini, surah yang kedua daripada suratul Naba, selepas daripada suratul Naba, yang Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi perbincangannya berkaitan dengan akidah, ataupun perbincangannya berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan iman kepada hari akhirat. Kita kongsi muqaddimah saja untuk perkongsian pada kali ini. InsyaAllah akan datang kita akan masuk satu persatu ayat. Fasal pertama ini Syekh Wahbah Zuhaili meletakkan daripada ayat pertama sehingga ayat 14. InsyaAllah direzekikan kita bertemu di masa akan datang untuk kita kongsikan satu persatu ayat ini, insyaAllah. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian pada pagi ini. Sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga kita, memberi manfaat kepada kita dan menguatkan semangat kita untuk sentiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.